ahlan wa sahlan untuk semua yang datang pada hari ini, yang menyertai program kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya kita bersama-sama bertemu bagi program Jom Kuliah Online bagi sesi 2022, iaitu JKO 2.0, yang mana program JKO 1.0 yang telah lengkap semua sirinya dengan izin Allah telah diadakan pada 2021 yang lepas. Okey. So bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, baiklah, Ustaz Abdul Hadi dah sedia ke? Okey, Alhamdulillah. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz untuk menyampaikan perkongsian ilmunya pada hari ini yang bertajuk Hukum Hakam Berihram dalam Haji dan Umrah untuk siri 1 2022. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumana wa jala'a hazanina. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana hari ini dapat bertemu lagi. Mungkin ada yang pertama kali yang bersama dengan kita pada hari ini, jadi saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Jadi ini adalah program bersiri yang mana kita memilih ayat-ayat pilihan berkaitan dengan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Dan hari ini insya-Allah topik kita berkaitan dengan haji dan umrah. Kita pun sekarang dah berada pada hujung, saya rasa hujung Zulhijjah ataupun sudah berakhir. Saya masih di hujung Zulhijjah dan alhamdulillah kita mungkin dengan ini kita dapat mengenang kembali apa yang telah kita laksanakan pada 10 Zulhijjah, pada hari Aidil Adha yang lepas, dan mudah-mudahan segala amalan kita, korban kita, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa kan. Jadi masih boleh kita bincangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan haji dan umrah inilah. Dan sebenarnya untuk yang mungkin baru join program kita pada hari ini, kitab yang saya bacakan ini adalah daripada tulisan daripada almarhum Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Merupakan dia telah lama berkecimpung dalam bidang tafsir Al-Quran, ulum Al-Quran. Jadi Allah telah membuka, menjadikan dia seorang yang basir, iaitu dapat melihat dengan mata hatinya, masya-Allah. Semoga Allah merahmatinya. Dan kitab yang saya pilih adalah kitab yang bertajuk Al-Madkhal Al-Am ila Tafsir Ayatul Ahkam, di mana saya membaca, sebab program pun namanya perkongsian bacaan. Saya baca, saya kongsikan, saya faham dan saya terjemah, saya ringkaskan sedikitlah, agar kita dapat manfaat daripada apa yang kita bacakan. Dan dia bukan sekadar untuk untuk menguraikan tentang hukum, tapi kita nak melihat dari sudut yang lain, mungkin dari sudut bahasa. Jadi dalam program ni insya-Allah
boleh juga belajar sedikit bahasa Arab lah kan. Okey, insyaAllah. So tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan dengan ayat yang kita akan bincangkan, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi semua kalau ada Al-Quran tu boleh buka dah. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adhun wa adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. طيب okey, ayat ini adalah ayat yang mana kita menjadi sandaran untuk kita mengeluarkan hukum hakam berkaitan ihram pada haji dan juga umrah. Okey, kita akan go through setiap petikan sebab dalam ayat ini ada beberapa potongan ayat. Kita mulakan dengan potongan ayat yang pertama. Auzubillah wa atimmu. Okey, wa tercicir di situ. Wa atimmul hajja wal umrata. Okey, sebelum itu kita cuba memahami maksud haji itu. Haji, perkataan haji, hajja dari segi bahasa maksud tawajjuh. Tawajjuh ni maksudnya kita menuju ataupun al-qasdu. Okey, maksud niat. Jadi dari segi syarak maksud haji itu apa? At-tawajjuh ila baitillahil haram li ada'il manasik, iaitu kita menuju ke rumah Allah al-haram untuk menunaikan manasik haji. Jadi itu maksud hajilah, iaitu kita menuju, kita ada qasad, ada niat. Okey, manakala perkataan umrah, okey, perkataan umrah itu dari segi bahasa bermaksud ziarah. Jadi kalau kita kata nak pergi buat umrah tu maksudnya kita nak menziarahi Baitullah. Jadi dari segi syaratnya ialah menziarahi Baitullahil Haram, iaitu di mana kita melakukan ibadah tawaf, sa'i dan sebagainya lah. Dan kenapa dinamakan sebagai umrah? Sebab perkataan umrah itu diambil daripada perkataan i'timarun. Okey, i'timarun, jadi maksud umrah itu adalah apa? I'timarul Baitil Haram ta'miruhu bin nas wa 'adamu tarkihi farighan. Okey, maksud umrah itu adalah ziarah dari segi bahasa. Dan maksud sini kalau kita selalu menggunakan perkataan ta'mir, iaitu mengimarahkan. Maksudnya kita menziarahi rumah Allah, kita menghidupkan rumah Allah, okey? Dan kita dapati di Baitullah tidak pernah pun tidak ada orang okey, melakukan tawaf dan sa'i. Jadi itulah maksud umrah dari perkataan i'timar, iaitu kita menghidupkan, memakmurkan rumah Allah. Okey, itu yang pertama. Kemudian perkataan atimmu. Atimmu ini dari segi bahasa ia adalah kata suruhan. Iaitu kata suruhan, perintah. Allah telah memerintahkan, iaitu atimmu, sempurnakanlah. Itu maksudnya. Jadi ia ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan apabila ia adalah satu kata suruhan, maka ia adalah satu perintah wajib lah. Okey, satu perintah wajib. Okey, dan atimmu ini membawa maksud akmilu, iaitu lengkapkan. Kalau atimmu tu sempurnakan ataupun lengkapkan, akmilu tu adalah sempurnakan. Jadi maksud tu adalah samalah, kita kena sempurnakan haji kita, umrah kita dengan sebaik-baiknya. Okey, bermula daripada kita memakai ihram, iaitu di miqat. Dan kita tahu mungkin ada yang belum pernah pergi haji. Okey, jadi yang mungkin dah pernah pergi haji, okey, dah pergi umrah, okey, mungkin dia ada kesempatan untuk pergi dalam masa dekat ni. Jadi dia perlu pelajarilah, perlu ada ilmu sebelum kita
pergi melakukan ataupun mengerjakan ibadah umrah inilah. Okey, jadi miqat ni adalah ketentuan tempat dan juga masa untuk kita berniat ihram bagi haji dan juga umrah. Okey. Dan ia adalah wajib hajilah dan juga umrah. Dan miqat ini dia ada dua jenis lah. Pertama, miqat zamani dan juga miqat makani. Okey, kita sentuh secara ringkas sajalah. Miqat zamani ini adalah contohnya waktu bagi haji, bagi ibadah haji, zaman ni adalah waktulah. Jadi dia antara tempoh start daripada bulan Syawal tu, okay, sampailah 10 Zulhijjah kan. Itu adalah dinamakan sebagai bulan-bulan haji lah. Okay, manakala umrah sepanjang tahun. Itu dari segi waktu. Manakala miqat makan ni dia ada beberapa tempat lah kan. Contohnya macam Bir Ali, lepas tu ada lagi macam tempat-tempat yang lain. Apa? Contohnya di kita panggil Qarnatul apa nama dia? Saya lupa lah. Okay, ada beberapa tempat lah yang mana kita akan di-explain lah untuk kita memulakan miqat tu lah. Bir Ali contohnya ramai biasanya kalau dari Madinah tu kita akan singgah miqat itu bermula di Bir Ali lah. Okay, itu adalah apa dia punya miqat lah, tempat untuk kita berniat. Okey, untuk kita memakai ihram dan kita berniat. Okey. Kemudian okey, seterusnya perkataan lillah, huruf lam. Okey, huruf lam yang ada pada perkataan Allah itu, okey, kita terjemah sebagai apa? Untuk Allah, kerana Allah. Dan ia sebenarnya adalah membawa maksud takhsis dan juga taqyid. Takhsis dan taqyid ni maksudnya dia mengkhususkan dan juga terikat, iaitu kita melakukan ibadah haji dan umrah ini khas, khusus, okey, kerana Allah. Okey, bila Allah menggunakan perkataan lam ini, itu kita selalu sebut niat puasanya kan lillahi ta'ala kan. Itu maksudnya kerana Allah Ta'ala. Maksudnya kita buat khusus kerana Allah Ta'ala dan kita mestilah ikhlas. Okey, dan perkataan ikhlas ni suka untuk saya nak bincang sikit. Sebab ikhlas ni kita selalu sebut apa itu ikhlas? Ikhlas tu ikhlas kan? Okey, maksud ikhlas ini dia adalah perkataan asalnya adalah dari perkataan khalisun. Khalisun ini maksudnya suci, bersih. Okey. Jadi ikhlas ini maksudnya adalah untuk mensucikan. Kenapa surah kita baca qul huwallahu itu, qul huwallahu ahad itu dinamakan surah ikhlas? Maksudnya kerana dia nak menyucikan diri kita daripada sifat syirik. Kan dalam tu dia menceritakan tentang Allah. Allah itu satu kan. Okey, jadi itulah maksud ikhlas, iaitu kita kena menjadi seorang yang khalis, yang suci. Selepas kita bersih, okey, first kita nak jadi seorang yang khalis, yang suci. Maka kita kenalah menjadi seorang yang mukhlis. Mukhlis ini kita kena mengikhlaskan diri, iaitu membersihkan diri kita. Kita tidak akan boleh menjadi khalis, iaitu suci bersih, melainkan kita kena jadi mukhlis, iaitu orang yang membersihkan. Dan tahap tertinggi dalam ikhlas ini adalah apabila kita menjadi seorang yang mukhlas, iaitu apa? Orang yang telah dibersihkan. Itulah tahap ikhlas yang paling tinggi, iaitu mukhlas, iaitu orang yang telah pun disucikan oleh Allah Ta'ala. Okay, jadi kita kena fahamlah bila kita ikhlas ni, betul ke kita niat kita ni suci murni ke ataupun ada something untuk kepentingan kita. Okay, itu sebab bila orang pergi haji ataupun umrah, mereka kita tengok mereka Masya Allah ada yang menangis, okay, kerana mengingatkan apa yang telah dosa-dosa yang telah dilakukan dahulu. Okay, kerana ikhlas mereka memahami maksud ikhlas. Okey, dan tiada tujuan duniawi, riak, sombong. Dan kerana apa? Dia akan menyebabkan ibadah kita itu sia-sia. Jadi, lillah itu membuatkan kita sentiasa mengingatkan bahawa kita membuat adalah kerana Allah. Okey, dan haji ini, dan kita tahu bahawa ia adalah satu rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam. Okey, memang kita pun selalu duk menghafal, betul tak? Jadi, dan di dalam surah Ali Imran Allah menyebut
wa'alal walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Okey, dan di sini Allah menyuruh kita, inilah orang kata apa, perintah Allah. Allah mewajibkan ke atas manusia, 'alan nas, hajj, mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah. Okey, tapi Allah beri syarat, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Okey, begitu juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, okey, menyebut yang berkaitan dengan bunyal Islam khamsah, tu kan, yang pada rukun yang terakhir itu adalah hajjul baiti. Okey, jadi secara rajihnya di sini bahawa, okey, berdasarkan ayat ini, secara rajih yang maksud iaitu kaul yang kuat, kata-kata atau pendapat yang kuat mengatakan bahawa umrah juga wajib seperti haji. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Apa beza umrah dan haji? Bezanya adalah haji itu adalah rukun Islam dan umrah itu dia ada darjat yang kurang sedikit. Jadi tidak disebut di dalam rukun Islam lah. Okey. Kerana apa? Kenapa ia dikatakan wajib? Kerana ayat ini adalah bersambung, iaitu menggunakan penggunaan huruf waw. Waw itu bermaksud dan. Kita namakan sebagai huruf ataf. Okey, waw yang bermaksud kata hubung dalam bahasa kita, dan sempurnakan haji dan umrah. Maksudnya kedua-dua itu adalah satu kewajipan. Jadi kita wajib sempurnakan haji dan umrah, okay, bagi yang berihram. Dan umrah berakhir dengan sa'i, manakala haji berakhir dengan habisnya hari-hari tasyrik. Okay, itu hari ke-13. Okay, al-ihramu mulzam lil muhrim. Jadi ihram ni maksudnya apa? Dia adalah sesuatu yang mesti dipatuhi oleh orang yang memakai ihram. Jadi dia kena menjagalah dia punya batas-batas dia. Kemudian potongan ayat yang kedua adalah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Okey. Jadi kalau kita tengok ayat ni, maksudnya siapa yang terhalang ataupun dikepung daripada menyempurnakan ibadah haji, maka haruslah kamu membayar fidyah lah, kan, bagi iaitu dengan menyembelih, ataupun membayar fidyah iaitu dengan menyembelih lah binatang ternakan. Okay, yang mudah kamu dapati. Okay, itu maksud uhsirtum. Okay, sebelum tu tengok perkataan fa tu menunjukkan ayat ini dia bersambung dengan ayat sebelumnya. Dan ayat yang sebelum ini Allah mewajibkan, atimmu, sempurnakanlah, okay, lengkapkanlah, okay, haji kamu dan juga umrah kamu. Tetapi pada ayat ini Allah nak menyebut jika kamu terhalang, kalau kamu ada halangan, kalau kamu ada diganggu ataupun dikepung contoh oleh musuh. Jadi ayat ini umpama untuk memberi keringanan, okey, berbanding dengan ayat sebelumnya. Okay, jadi ayat pertama itu berupa perintah, kerana kata perintah itu atimmu, dan ayat ini seperti nak memberi sikit ada sedikit perubahan, okey, dari segi keringanannya. Jadi perkataan uhsirtum itu daripada perkataan ahsara, iaitu menghalang, menahan, iaitu mana'a. Okey. Jadi mungkin terhalang itu disebabkan oleh, pertama mungkin dikepung, seperti kisah Nabi, kan, Nabi pernah dikepung, dihalang oleh kaum Quraisy, tidak benarkan mereka meneruskan ibadah umrah. Mungkin juga disebabkan ditangkap dan dipenjara, jadi tak dapat meneruskan ibadah, ataupun kerana mempunyai sakit yang teruk, jadi tidak dapat, ataupun ada halangan yang lain lah, seperti kehilangan harta dan tak mampu untuk meneruskan ibadah. Jadi apabila terhalang, bagaimana untuk kita? Bagaimana pula untuk bertahalul, iaitu untuk apa kita panggil, nak menembus balik. Okey, sebab kita tak boleh nak sempurnakan ibadah haji dan umrah, maka bagaimana kita nak bertahalul, iaitu untuk nak menghabiskan ibadah tersebut. Jadi berdasarkan ayat tersebut, okey, kita mestilah
iaitu kena apa? Kena membayar dam lah, ataupun kita bagi fidyah. Dam itu juga maksud darah kan? Dam itu maksud darah. Jadi Allah menggunakan perkataan istaisara yang membawa maksud mudah. Okay, apa yang mudah bagi kamu untuk kamu al-hadyu, iaitu untuk kamu menyembelih haiwan. Okay, jadi Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyusahkan seorang itu melainkan apa yang mampu baginya. Okay, jadi Allah memahami. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan al-hadyu, iaitu merujuk kepada haiwan sembelihan, haiwan yang disembelih. Okay. Biasa haiwan mungkin disebut apa macam al-an'am, binatang ternakan. Al-an'am itu adalah binatang ternakan. Tetapi Allah di sini menggunakan perkataan al-hadyu. Okey, dan haiwan tersebut ada 3 kategori lah, unta, lembu dan kambing. Okey, boleh pilih yang mana satu. Okey, kenapa Allah memilih di sini dari segi bahasa lah, dari kehalusan maksud al-hadyu. Okey. Dia daripada perkataan hada. Okey. Daripada hada itu juga boleh menjadi membawa maksud hadiah. Okey, hada yahdi. Ahada yuhdi itu memberi hadiah. Bermakna kenapa digunakan perkataan hadi itu? Maksud sembelihan kita itu adalah merupakan satu hadiah yang kita persembahkan, okay, kepada rumah Allah untuk diagihkan kepada fakir miskin. Okay, bagi ibadah haji dan juga umrah. Dan ia adalah sebagai satu mahabbah kepada Baitullah. Okay, itu maksud al-hadyu. Iaitu pertama ialah hadiah. Yang kedua, ia juga membawa maksud huda. Kan ada orang nama huda, hidayah. Okey, iaitu memberi petunjuk, irsyad. Jadi dengan penyembelihannya itu membawa kepada bertambahnya iman, hidayah dan juga takwanya. Okey, jadi hidayah yang menghubungkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa Allah memilih perkataan al-hadyu yang membawa maksud sembelihan, bukan sekadar menyembelih haiwan, tapi ada maksud yang lain, iaitu sebagai satu hadiah dan juga sebagai untuk menambah hidayah dan juga iman dan takwa. Okey. Dan setiap ibadah pasti ada halangannya. Okey, mungkin disebabkan seperti saya sebutkan tadi oleh dikepung musuh ataupun oleh sakit dan juga keuzuran yang lain. Jadi ayat ini nak merujuk kepada semua halangan yang tidak diingini. Okay, jadi apa sahaja yang menghalang kita untuk melengkapkan atau menyempurnakan ibadah haji dan umrah, maka ia termasuk dalam perkataan uhsirtum. Jadi sewaktu ataupun selepas kita memakai ihram ini, kita sebenarnya kita telah orang kata apa? Kita kena fikir tentang worst case scenario. Okey, kita kena fikir sesuatu yang di luar jangkaan. Yang mana mungkin menyebabkan kita tak boleh berjalan ke tiba-tiba, okey, sebab sakit ataupun berlaku bencana alam contohnya. Jadi kita kena bersedia. Kita kena berniat. Okey, nanti kita akan bincang bab tu. Okey, dan halangan ini bukan sahaja disebabkan oleh faktor sakit ataupun kadang-kadang oleh sebab individu dan juga kumpulan manusia yang lain. Individu tu mungkin dia sakitlah, dan kumpulan manusia maksudnya ada orang lain yang menghalang daripada meneruskan ibadah tersebut. Kerana Nabi Muhammad SAW dan sahabat pernah terhalang oleh kaum Quraisy, itu ketika melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah, iaitu di Hudaibiyah. Okay. Kita akan bincang lebih lanjutlah lepas ni. Kemudian jadi apa yang afdal bagi orang yang telah memakai ihram, dia kena niat syarat. Dia kena berniat syarat. Di mana jika apa-apa berlaku, dia kena bertahallul, okey, untuk menghabiskan ibadah tersebut. Okey, kerana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bertemu dengan Lubabah binti Zubair radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku ingin melakukan haji tetapi aku ragu-ragu kerana disebabkan sakit. Lalu baginda bersabda, berniatlah mengerjakan haji dengan bersyarat dan ucaplah, ya Allah, aku akan bertahallul sekiranya ada halangan atas kehendakmu. Jadi ayatnya yang di bawah tu, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah,
aku akan bertahalul, ataupun tempat aku bertahalul adalah haitsu, di mana engkau telah kerana engkau berkehendak untuk terjadinya halangan tersebut. Jadi kau boleh, bagi orang yang ingin melakukan umrah selepas ini ataupun haji pada tahun akan datang, hafal ucapan ini ataupun doa ini, Allahumma mahilli haitsa habastani, ya Allah, tempat aku bertahalul di mana engkau telah menghalang aku daripada menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Okey, jadi itu maksudnya berniat dengan syarat. Syarat takut kita melakukan ibadah tiba-tiba ada halangan. Jadi kita kena bertahalul. Jadi jika terhalang kerana sakit, maka bertahalul di tempat terhalang. Maksudnya bila dah tak boleh bergerak, dihalang oleh musuh ataupun sebagainya, kita bertahalul di tempat yang terhalang tersebut. Dan wajiblah atas orang yang terhalang untuk melakukan penyembelihan itu untuk bertahalul. Okey, itu adalah penjelasan daripada ayat uhsirtum. Kemudian ayat yang seterusnya, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla. Okey, janganlah kamu memotong ataupun bercukur sehingga binatang sembelihan itu sampai di tempat penyembelihan, iaitu tempat yang kita bahasa untuk melakukan tahallul. Okey, mahillah ini adalah maksud tempat untuk kita bertahallul. Okey. Ayat di atas menyuruh orang yang berihram yang terhalang daripada meneruskan ibadah haji dan umrah agar menyembelih haiwan ternakan sebelum melakukan tahallul idtirar, iaitu hal yang kita terpaksa disebabkan halangan. Hukum dalam ayat ini jelas bahawa tidak boleh bertahallul sehingga haiwan sembelihan sampai di tempat penyembelihan, tempat ia terhalang, dan dia diagih-agihkan kepada fakir miskin di kawasan tersebut dan tidak perlu untuk hantar ke Masjidil Haram. La di sini adalah la bukan maksud tidak, tetapi la dalam bahasa Arab ada dua, sama ada tidak. Contoh hal anta talib, adakah awak pelajar? La, tidak. Okey. Tapi kalau Allah kata la tulqu, jangan kamu campakkan. La tahliqu, jangan kamu cukur ataupun rambut kamu. Okey, itu adalah membawa maksud. La nahya membawa maksud jangan, iaitu satu larangan dan juga pengharaman. Jadi dilarang bagi orang yang berihram untuk bercukur dan memotong kuku sebelum sembelihannya itu sampai tempat tersebut. Okey, al-mahid tempat atau waktu yang harus untuk melakukan penyembelihan. Okey, ini daripada ayat inilah. Okey, penjelasan daripada ayat ini. Kemudian okey, ada dua tempat penyembelihan. Perkataan mahillah itu tempat penyembelihan. Okey. Dan juga tempat untuk kita bertahallul lah. Okey, ada dua. Pertama mahillun tabi'i, iaitu tempat penyembelihan yang biasa. Biasanya kita melakukan tahlul iaitu ataupun kurban di Baitullahil Haram. Okey, itu yang biasa. Kerana apa? Ada ayat dalam surah Al-Maidah menyebut hadiyan balighal Ka'bah, iaitu sembelihan itu sampai di Kaabah. Okey. Tetapi ada satu lagi tempat penyembelihan yang mana dia dinamakan sebagai mahillun tari'un. Okey, tari' kan, tari'un, iaitu emergency. Okey, tari'un ni adalah emergency. Kita sebut halatun tari'atun, iaitu emergency case. Okey. Jadi disebabkan halangan, maka penyembelihan itu tidak sampai, tidak dapat sampai ke Masjidil Haram kerana jemaah haji ataupun jemaah umrah itu terhalang, kerana tidak dapat sampai dan tidak sampai ke Masjidil Haram. Maka di situlah tempat dilakukan tahlul, juga dilakukan penyembelihan dan juga tahlul. Okey, bila haiwan sembelihan akan sampai ke tempat itu? Bilakah hendak melakukan tahlul orang yang terhalang itu? Okey, jawapan bagi soalan ini adalah berdasarkan kepada kisah Nabi, berdasarkan kepada perbuatan Nabi. Dalam kisah antara baginda dengan dan juga para sahabat, iaitu dengan kaum Quraisy di Hudaybiyah yang saya telah sebutkan tadi, di mana disebabkan mereka telah terhalang ataupun dihalang ataupun dikepung oleh
kaum kafir Quraisy ini, maka para sahabat sangat mereka memang ingin sangat melakukan ibadah umrah pada tahun tersebut. Mereka kita panggil apa? Eager untuk melaksanakan ibadah korban, ibadah umrah pada tahun tersebut. Disebabkan oleh halangan atau kepungan tersebut, maka berlakulah pembincangan yang panjang, akhirnya berakhir dengan apa yang kita selalu dengar, kita pernah dengar sebagai perjanjian damai, iaitu Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Dan dalam satu hadis yang panjang riwayat Bukhari, okey, dalam hadis itu Nabi bersabda, bangunlah dan sembelihlah, disebabkan mereka tidak dapat meneruskan ibadah umrah pada tahun tersebut, maka Nabi pun bersabda, bangunlah. Okey, Nabi mengarahkan agar para sahabat untuk bangun dan sembelihlah haiwan ternakan, dan kemudian bercukurlah. Okey, Nabi disebabkan para sahabat ni ya'maluna an yasilu ilal baitul haram wa ada'il umrah, mereka nak sangat-sangat untuk sampai ke Baitullah dan juga untuk melaksanakan ibadah umrah, sampai Nabi terpaksa melafazkan kata tersebut sebanyak 3 kali. Okey, namun tiada seorang sahabat pun melakukannya. Okey, disebabkan mereka sedihlah sebab tidak dapat sampai ke Baitullah. Jadi apa yang berlaku selepas tu? Lalu Nabi pun dakhala ala Ummi Salamah. Nabi pun pergi bertemu dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu menyebutlah, okey, zakara laha ma laqiya minan nas, apa yang telah berlaku pada mereka ni, apa yang sedang mereka hadapi. Jadi apa yang disebut oleh Ummu Salamah menyebut, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ukhruj, keluarlah, thumma tukallim ahadan minhum, cakaplah kat seorang daripada mereka, hatta fa'ala zalik, untuk melakukan benda tersebut. Kemudian hatta tanharu budnak, sehingga kamu mintalah seorang untuk sembelih seekor kambing, budnak ataupun badnuk ni, budnun ataupun badnun ni adalah apa? Seekor kambing gunung, mountain goat. Dan tad'u haliqaka fayahliqa. Okey. Dan panggillah orang yang untuk bercukur kepala kamu tu, untuk mencukur kepala kamu. Okey, jadi ini apa yang disebut oleh Ummu Salamah kepada Nabi. Lalu Nabi pun melakukan apa yang telah disuruh oleh Ummu Salamah. Kemudian para sahabat, apa yang mereka buat? Ra'au zalik qamu, mereka melihat tanpa ada bercakap apa-apa, tanpa mengata apa-apa. Qamu, bangun, fanaharu, mereka pun menyembelih, mencari haiwan kambing pada waktu itu. Ja'ala ba'dhum yahliquna ba'dhan. Ada yang di antara mereka saling untuk saling cukur memotong rambut antara satu sama lain. Dan ada juga yang di kalangan mereka tu macam bertekak, ada yang macam nak berlawan, nak membunuh, macam tu. Okey, kada ya'duhum yaqtulu ba'dha. Okey, tapi ini adalah diceritakan berdasarkan perbuatan Nabi. Okey, apabila kita terhalang daripada meneruskan ibadah haji ataupun umrah. Okey, kemudian pada ayat yang seterusnya Allah menyebut faman kana minkum maridan, dan siapa daripada kamu yang sakit, au bihi adhan au bihi mana ayat? Okey, faman kana minkum maridan, adhan bihi min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Okey, dan siapa yang sakit ataupun min ra'sihi, Allah menyebut kat sini min ra'sihi, itu kepalanya. Maksud sekiranya kepalanya itu ada sakit, ada penyakit, kan, maka mestilah dia membayar fidyah. Okey, sama ada siam, puasa, sadaqatun, sedekah, dan nusuk, iaitu melakukan sembelihan. Okey, dan ayat ini yang kita bacakan itu fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Okey, ada sebab nuzul ayat. Okey, ada sebab turunnya ayat ini.
Okay, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Okay, daripada Abdullah bin Ma'qil, beliau berkata, aku telah duduk bersama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ketika dia sedang berada di masjid, okay, lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat ini. Fafidyatun tu'am fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Lalu beliau berkata, Ka'ab berkata, ayat ini telah turun kerana diriku ketika melakukan ibadah haji. Kepalaku ada penyakit. Okay, apa penyakit dia? Okay, iaitu kutu yang sangat banyak. Okay, kerana mungkin rambutnya yang sangat lebat dan menyebabkan ada banyak kutu. Dan lalu aku dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah, dan tiba-tiba kutu bertebaran di mukaku. InsyaAllah, banyak betul. Kan? Nabi bersabda, tak pernah aku melihat kesusahan yang dialami engkau ini. Okay? Kita pun boleh bayangkan macam mana kalau kutu ada ke muka dengan gatalnya, betul tak? Jadi, Nabi bertanya, adakah engkau mempunyai syatun, iaitu biri-biri? Lalu aku menjawab, tidak. Maka turunlah ayat ini. Kemudian Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah 3 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu, berilah makan 6 orang miskin dengan setengah sa'in ataupun sa'. Okey, sa' ni, gambar sa' ni saya ada tunjuk kat bawah tu. Okey, dia kalau satu sa' ini kalau penuh bekas tu adalah 3 mud. Tak tahu 3 mud ni berapa kilo, mungkin 3 kilo ke lebih kurang kalau penuh dia lah. Jadi apabila Nabi kata setengah sa'in, sa' itu adalah 2 mud lah. Kalau penuh 4 mud, okay, dia 2 mud dalam mungkin 1 kilo lebih. Okay, dan ayat ini diturun khas untuk aku dan secara umumnya untuk seluruh umat Islam. Okay, itu sebab turunnya ayat yang kita bacakan tadi. Okey, ini bagi orang yang sakit lah. Okey, fidyah bagi orang yang sakit. Yang awal tadi adalah fidyah bagi orang yang terhalang. Ataupun kita panggil dam lah. Okey, dam. Bayar dam. Okey, Rasulullah SAW, daripada ayat ini juga, Rasulullah SAW telah memberi rukhsah kepada Ka'ab. Okey, pada hadis tadi, okey, kita mendapati bahawa Nabi memberi rukhsah kepada Ka'ab bin Ujrah, iaitu dengan mencukur rambutnya lah. Okey, lalu membayar fidyah. Sama ada dengan korban atau puasa atau sedekah. Setiap Muslim yang uzur, okey, seperti Ka'ab ini, perlu melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Ka'ab. Okey. Dan jika sakit ni pun ada 2 kategori juga, ada sakit teruk yang mana tidak boleh bergerak, dan kedua sakit yang boleh ditanggung, boleh bergerak. Okey, dia sakit teruk, okey, tidak dapat bergerak, tidak dapat meneruskan perjalanan untuk menunaikan ibadahnya, maka dia dipanggil sebagai seorang yang ihsar, iaitu yang dikepung. Okey, yang dikepung. Dia kena bayar dam lah. Sakit yang dapat ditanggung pula, dia boleh bergerak, mampu berjalan, meneruskan dan menunaikan ibadahnya ataupun nusuknya. Tapi mungkin terpaksa, okey, melanggari batas-batas orang berihram. Okey, seperti Ka'ab tadilah. Okey, dia boleh bergerak, cuma dia ada sakit pada terpaksa bercukur. Okey, itu dia terpaksa melanggari batas, okey, orang yang berihram. Okey, potong rambut atau memakai pakaian berjahit dan seumpamanya. Maka katanya membayar fidyah. Yang 3 dilah sama ada puasa ataupun sedekah ataupun melakukan korban. Okey. Dan berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, okey, itu Nabi sebut, adakah engkau mempunyai biri-biri? Nabi sebut dulu, hang ada kambing tak? Kan? Kalau kata tak, puasa ataupun bagi makan 6 orang miskin. Okey, jadi ayat ini dia nak menunjukkan bahawa korban itu ataupun sembelih itu lebih afdal. Okey, kalau kita mampu, maka kita mulakan dengan menyembelih binatang ternakan, kerana ia lebih afdal. Ini bagi orang yang sakit lah. Dan sekiranya tak mampu, boleh teruskan dengan pilihlah sama puasa ataupun sedekah. Okay, ini adalah kewajipan membayar fidyah bagi orang yang melanggar batas-batas ihram. Seperti yang disebutkan tadilah. Okay, potong kuku, cukur rambut, okay, memakai harum, tersilap memakai wangi-wangian kan. Betul tercium isteri ke, sudah kan. Benda tu di luar jangkaan. Jadi kita kena bersedialah. Okay, memakai pakaian berjahit kan. Ada kita tengok kan viral juga apa pakai kan.
Jadi mungkin disebabkan kesilapan. Okey, kita tak perlu nak menentanglah kan, jadi kita kena menjelaskan. Jadi perlulah kepada sembelihan atau puasa ataupun sedekah. Dan fidyah dalam Al-Quran disebut fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, ni mubhamah, tidak jelas. Siam, puasa macam mana? Sedekah apa? Korban apa? Jadi Nabi telah menjelaskan kepada Ka'ab di dalam hadis yang kita bacakan tadi, untuk menjelaskan. Jadi makna di sini hadis itu menjelaskan apa yang apa sahaja kesamaran di dalam Al-Quran. Okey, kemudian selepas Allah cerita tentang rukhsah tadi kan, okey, disebabkan oleh halangan ataupun disebabkan oleh sakit dan sebagainya, Allah dalam ayat ini pula Allah nak menceritakan tentang rukhsah ataupun kemudahan untuk mengerjakan umrah sehingga sampai masa untuk kerjakan haji. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah berkata, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah ila al haji famastaysara min al haji. Okey. Dan apabila engkau berasa, iaitu apabila engkau aman kembali, selamat kembali, ataupun apabila engkau kembali aman, maka siapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, maka wajiblah ia menyembelih binatang ternakan ataupun fidyah ataupun dam yang mudah didapati. Okey, jadi penggunaan fa ini adalah menunjukkan kebersambungan hukum kedua itu dengan hukum yang pertama. Okey. Okey, ataupun ayat ini kita namakan sebagai haji tamattu. Kita pernah mendengar haji tamattu, haji qiran, haji ifrad kan. Jadi dalam ayat ini dia nak ceritakan tentang haji tamattu. At-tamattu bil umrah ila al-haji. Itu kita menggunakan umrah terlebih dahulu kerana itu lebih mudah bagi kita. Okey, dan kemudian seterusnya melakukan ibadah haji. Okey. Jadi at-tamattu' bil umrah ini maksud mendahulukan ibadah umrah daripada ibadah haji. Okey. Di mana berihram, okey, para jemaah mesti berihram di miqat, okey, seperti yang disebutkan tadi, berapa miqat, Bir Ali dan sebagainya bagi mengerjakan umrah. Okey, itu adalah rukun dan juga wajib. Umrah atau haji, kemudian sampai di Masjidil Haram dan menunaikan manasik umrah, itu seperti tawaf, sa'i dan tahallul. Dan selepas tahallul mereka halal untuk buat apa sajalah, maksudnya bila dah tahallul tu bebas untuk memakai pakaian berjahit dan sebagainya. Dan jemaah yang melakukan haji tamattu' ini, apabila masuk saja hari ke-8, mereka mestilah mendatangkan mestilah berniat haji. Okey, dan mesti berada di Mekah. Dan wajib untuk membayar fidyah dengan menyembelih haiwan ternakan. Okey, ataupun kita panggil dam. Damun bermaksud darah. Itu sembelihan haiwan lah kerana dia mengeluarkan darah. Itu namanya damun. Okey, bukan dam haji. Itu tak tahu kenapa dam haji kan. Mungkin ada kena-mengena lah. Itu boleh dibincangkan lah. Okey, kemudian dalam ayat ini juga Allah menggunakan perkataan iza. Iza kita terjemah sebagai jika. Okey, dan ia adalah maksud dia adalah huruf keterangan bersyarat, iaitu jika, sekiranya. Okey, dia mesti ada kata syarat. Kata syaratnya ialah amin tu. Apabila kamu kembali aman. Okey. Maknanya ayat ini dia berkaitan dengan ayat yang sebelum ni, iaitu in uhsirtum. Jika kamu terhalang, dikepung, kan? Jadi kamu kena tahallul, kena lakukan korban. Okey. Tetapi Tuhan kata jika kamu kembali aman. Maksudnya dalam tempoh dalam tempoh haji atau umrah tu masih ada waktu untuk
melakukan ibadah haji contohnya, maka dia boleh memilih untuk melakukan haji tamattu. Okey, jadi aman dalam ayat ini adalah bermaksud selamat sampai ke Masjidil Haram. Dan aman dalam ayat ini bukanlah syarat untuk mengharuskan haji tamattu, tetapi ia menjelaskan realiti dan keadaan, okey, mauqif orang Islam yang pada masa itu sedang terkepung dan terhalang oleh musuh mereka, iaitu kaum kafir Quraisy, untuk ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah. Jadi jika mereka, okey, Tuhan kata jika mereka aman daripada musuh, okey, maksudnya tetapi dalam kisah tersebut mereka tak dapat buat langsung, kena datang tahun hadapan. Itu berdasarkan perjanjian. Tetapi sekiranya mereka selamat, dapat kembali pergi ke Baitullah dengan selamat dan meneruskan dan menikmati ibadah umrah dengan rukhsah yang diberi, maka mereka wajib membayar fidyah dam, iaitu dengan menyembelihlah, okey, dan melihat kemampuan yang ada pada dirinya, sama ada nak menyembelih unta, lembu ataupun kambing. Tapi apapun dia kena bayar dam, iaitu penyembelihan sahaja. Tidak ada fidyah, puasa, sedekah dan sebagainya. Dia kena sembelih, sama ada unta, lembu ataupun kambing. Itu sebenarnya kaitan ayat idza amintum, iaitu daripada ayat sebelum ni, iaitu in uhsirtum. Okay, kalau terkepung. Tetapi jika selamat boleh sampai ke Baitullah. Okey, jadi dan nak meneruskan ibadah umrah ni dengan rukhsah yang diberi, maka wajib bayar dam. Okey. Dan kita tengok di sini antara al-lataif ataupun kehalusan yang ada dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan sama, ungkapan yang sama. Famastaysara minal hadi, okey, bagi orang yang terhalang untuk meneruskan ibadah umrah dan haji. Dan manakala yang kedua pula juga famastaysara minal hadi, iaitu kena melakukan penyembelihan apa yang mudah bagi mereka. Tapi ini untuk orang yang ingin melakukan haji tamattu. Okey, yang mana dia dah selamat, okey, kemudian dia dah dapat sampai ke Baitullah dengan selamat dan ingin meneruskan ibadah haji, maka dia kena melakukan ibadah kurban. Jadi ini menunjukkan apa dalalah di sini. Ini nak menunjukkan bahawa syariat Islam itu sangat mudah. Okay, dia sangat mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyusahkan seseorang melainkan benda itu dia mampu untuk menghadapinya. Okay? Dan kita selalu menyebut ayat ini kan. Apa juga ujian yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita, Allah tahu kita mampu untuk mengatasi ataupun menghadapinya. Okey. Al-hadyu itu adalah sembelihan. Okey, dalam dua-dua ayat yang saya sebutkan tadi itu menyebut sembelihan. Dan pertama, dia ada dua sembelihanlah di situ. Pertama, sembelihan bagi orang yang terhalang, dan kedua, hadyu tamattu. Yang tadi itu hadyu al-ihsar, itu orang yang terhalang, maka hadyu tamattu itu sembelihan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu. Okey, dan sembelihannya itu hanya dilakukan di Masjidil Haram selepas Yamun Nahar, selepas hari raya Adil Adha. Dan kedua-dua sembelihan ini diberi pilihan atas kemampuan, sama ada unta atau lembu ataupun kambing. Okey, kemudian okey, maka secara umumnya daripada ayat ini juga dia menunjukkan bahawa tadi kita menjelaskan kaitan ayat ini dengan peristiwa yang berlaku di Hudaibiyah. Dan secara umumnya ayat ini juga dia menunjukkan bahawa jemaah haji harus sama ada untuk melakukan harus untuk melakukan haji secara tamattu ataupun secara ifrad ataupun qiran. Okey, iaitu apa kita sebutkan lagi sekali, iaitu haji tamattu ini adalah mengerjakan umrah dahulu. Okay, dan selepas dah habis umrah dan bertahalul, tinggallah di Mekah sehingga hari ke-8. Kemudian hari ke-8 itu memakai ihram. Itu hari tarwiyah lah, kita panggil hari ke-8. Memakai ihram, kemudian menuju ke Mina, bermalam di Muzdalifah kan. Kemudian Mina, dan kemudianlah sampai ke Arafah untuk berwukuf. Itu dia punya step lah. Dan wajib membayar fidyah di Mekah selepas hari Nahar, iaitu hari raya Adil Adha. Okey, kemudian seterusnya, ayat ini bersama ayat yang seterusnya ialah Tuhan menyebut faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilatun.
Tuhan sebut siapa yang lam yajid. Yajid ni maksudnya jumpa, wajada yajidu. Kita tu manjadda wajada. Pernah dengar kan? Manjadda wajada. Maksudnya kita terjemah siapa berusaha dia berjaya. Itu dari segi budaya ataupun istilah ataupun kita punya apa? Bahasa kita lah, kita terjemah kepada bahasa kita. Perumpamaan ataupun simpulan bahasa, perumpamaan lah dalam bahasa kita. Tetapi dalam bahasa Arab, manjadda, siapa yang serius, wajada akan dapat ataupun dia akan find. Who is being serious, find. Find apa? Find kejayaan lah. Tetapi di sini, lam yajid, dia tidak mendapati. Maksudnya dia tak jumpa apa? Haiwan sembelihan. Okey, jadi Allah memberi jadi dia kena membayar fidyah lah, sama ada dia kena berpuasa 3 hari dan 7 hari di negaranya lah, dan keseluruhannya adalah 10 hari. Okey, Tuhan menyebut perkataan fil haji. Maksudnya dia kena berpuasa 3 hari dalam tempoh waktu haji, iaitu bermula daripada hari tarwiyah. Ibadah haji bermula dari hari tarwiyah, iaitu hari ke-8 Zulhijjah, hingga hari ke-3 Tashrik, iaitu 13 Zulhijjah. Maka ia adalah 6 hari. Jadi Allah menyuruh siapa yang tak jumpa binatang korban, okey, dia kena puasa 3 hari dalam tempoh 6 hari tersebut. Okey, jadi dia wajib untuk berpuasa 3 hari dalam tempoh tersebut, termasuk juga pada hari Arafah dibenarkan. Juga hari Tashrik juga dibenarkan. Tidak boleh berpuasa selepas hari sebelum hari ke-8. Okey. Dan nak cerita sikit di sini adalah hari Tarwiyah. Kita pernah dengar hari Tarwiyah. Okey, iaitu pada 8 Zulhijjah. Okey, dia dinamakan sebagai Tarwiyah kerana ada 2 perkara di situ. Pertama, ada orang menyebut, ada pendapat mengatakan yatarawawna, iaitu mereka mempersiapkan air. Kalau kita sebut rawa yarwi. Rawa yarwi maksudnya dia ada 2 maksud, rawa yarwi, iaitu meriwayatkan. Lagi satu, rawa yarwi maksudnya dia nak menyiram pokok, yarwi. Okey, jadi syarat dia tengok konteks dia lah. Jadi yatarawawna, tarwiyah ni yang pertama adalah yatarawawna, iaitu mempersiapkan diri, mempersiapkan air sebelum berangkat ke Mina. Okey, sebab apa? Nanti nak berada lama di Arafah untuk mungkin waktu tu dia dijadikan sebagai bekalan lah. Dan satu lagi adalah daripada perkataan yurawi, iaitu ia berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS, di mana baginda telah bermimpi, di mana mendapat perintah untuk mengorbankan anaknya. Okay? Jadi yurawi ni itu maksud dia berfikir, merenung, berfikir lama, tanya-tanya kan, sehingga dia istisyar dengan anaknya, tanya pendapat, wahai anakku. Okay. Jadi itu adalah hari tarwiyah, itu hari besar dalam ibadah haji. Okey, kemudian baki, okey, Tuhan sebut pertama adalah 3 hari harus dibuat melakukan puasa ketika melakukan haji, ataupun dalam 6 hari melakukan haji. Kemudian 7 hari itu pula adalah disempurnakan idza raja'tum, apabila kamu telah pulang ke rumah. Okey, boleh sama ada berterusan ataupun selang-seli, tetapi digalakkan untuk menyegerakan puasa tersebut. Okey, dan berehat dahululah disebabkan perjalanan yang jauh kan, kerana kesibukan. Kenapa kita digalakkan untuk menyegerakan? Takut nanti tabaqa zimmah tu masyghulah. Apa maksudnya? Membuatkan nanti kita dah tak sempat, kita sibuk sampai terlupa. Kita dah melanggari perintah Allah. Jadi para hujjajnya adalah para jemaah haji, tidak boleh berpuasa ketika dalam perjalanan pulang ke negaranya. Flight kan lama kan, berapa jam? 8 jam, 12 jam. Okey, jadi dia ambil kesempatan untuk puasa dalam tu. Jadi tidak dibenarkan. Dia mestilah idza raja'tum, apabila telah kamu sampai. Okey. Dan 10 hari, dan totalnya adalah asyaratun kamilatun, 10 hari yang diwajibkan berpuasa. Kerana 10 ini adalah benar-benar dimaksudkan. Bukan 10 ni maksudnya buat benda lain ke, ada takwilan ataupun tafsiran yang lain. Jadi makna tilka asyaratun kamilatun itu adalah tilkal ayyamu alwajibah. Demikianlah hari-hari yang wajib itu untuk kamu puasa, asyaratun, 10 kamilah yang lengkap, yang sempurna. 10 tu mesti kena
lengkaplah. Itu dah maksud daripada ayat ini. Okey, dan selepas itu Allah menyebut zalika liman lam yakun ahlul hadiril masjid, dan demikian itu apa yang kena puasa 10 hari itu adalah bagi yang bukan tinggal, iaitu bukanlah ahli Masjidil Haram, bukanlah yang hadirin Masjidil Haram. Hadirin ini maksud yang hadir, yang mudah bagi mereka untuk hadir ke Masjidil Haram pada bila-bila masa. Jadi zalika ni adalah kata tunjuk yang merujuk kepada hukum sebelum ni yang tadi saya sebut, yang mana mereka dibenarkan untuk haji tamattu, okey, kemudian kena puasa. Okey, jika tidak dapat tak dapati sembelihannya, wajib kena puasa 10 hari. 3 di ketika waktu haji dan 7 di negaranya. Zalikal hukmu fi ibahati tamattu. Itulah hukum yang untuk mengharuskan haji tamattu. Okey, dan dia bukanlah untuk ahli Mekah. Okey, perkataan hadiril Masjidil Haram ini adalah orang yang bermukim sekitar Masjidil Haram ataupun dalam sekitar Masjidil Haram dan juga dalam daerah Masjidil Haram. Di mana tempat tu kita dilarang untuk memburu, dilarang untuk menebang pokok. Okey. Dan mereka ini, orang yang bermukim ini boleh pergi pada bila-bila masa. Jadi haji tamattu ni adalah untuk orang yang jauh kan, dia nak datang awal contohnya. Jadi dia luar daripada daerah daerah Masjidil Haram, okey, mereka dibenarkan. Okey, dari yang berada dalam sekitar itu tidak dibenarkan. Okey, wattaqullah, dan kemudian ayat seterusnya wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah SWT mengakhiri ayat berkaitan dengan pensyariatan haji dan umrah dengan pengakhiran yang penuh hikmah. Okey, dan selepas Allah cerita, Allah kata sempurnakan umrah dan haji. Allah kata lagi, jika kamu terkepung, okey, korban, buat korban. Kalau kamu sakit, ada penyakit, buat korban. Okey, kalau lepas tu, okey, boleh sampai ke Baitullah, okey, boleh buat haji tamattu, okey, tapi kamu kena buat korban kan. Kalau tak, kena puasa 7 hari di Mekah dan 3 hari di Mekah ketika buat haji dan 7 hari di Mekah. Okey. Dan selepas tu Allah menyebut wattaqullah. Okey. Dan kebiasaannya dalam apabila Allah menjelaskan sesuatu hukum hakam, Allah akan mendatangkan apakah sebab, apakah tujuan ibadah ataupun satu perintah yang Allah itu lakukan. Okey. Dan di sini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk kita bertakwa. Jadi untuk kita bertakwa itu kita takut kepada Allah. Kerana apa? Dan dalam ayat ni Allah nak suruh kita satu, wattaqullah, takutlah aku, Allah kata. Dan wa'lamullah, Allah nak bagi tahu, nak ingatkan kita. Wa'lam, i'lamu, dengar, ketahuilah. Okey? Ada dua benda kat situ. Pertama, Allah nak suruh kita takutkan akan Allah. Kedua, i'lamu, Allah nak suruh kita ingat, sentiasa beringat. Nak ingat apa? Annallaha syadidul iqab, bahawa sesungguhnya Allah itu maha berat, maha berat balasan siksanya, iaitu terhadap orang yang melanggar perintahnya. Dan hikmah ini juga adalah jaminan bagi siapa yang berpegang kepada hukum Allah dan tidak melanggarinya. Okay? Dan jaminan tersebut adalah itu takwa Allah. Kerana takut akannya dan juga takut akan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa ini mengikat hati-hati manusia dengan Allah Taala dan menghadapnya, iaitu menghadapkan. Takwa ini akan menghadap hati-hati kita kepada Allah. Kerana Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Dan takwa itu juga akan menjadikan dirinya bersungguh-sungguh untuk mencari redha Allah. Dan ini adalah hikmah. Dan itulah tabiat Al-Quran. Apabila ia memberi satu arahan, satu perintah, apabila Allah memerintahkan sesuatu, Allah akan memberi satu hikmah. Kadang-kadang Allah memberi satu taghrib, iaitu dorongan. Jadi itu adalah tabiat Al-Quran. Dan inilah tarikah ataupun cara Al-Quran yang penuh hikmah dalam meletakkan sebarang hukum hakam dan penjelasan semata-mata untuk memberi jaminan agar berpegang dengannya dan tidak melanggarinya. Ini kerana Al-Quran menghubungkan hukum hakam ini dengan akidah. Okey, betul. Hukum hakam yang ada ni semuanya berkaitan dengan akidah. Dan
Al-Quran menyentuh, mendedahkan dengan cara menyentuh hati-hati. Kadang-kadang menyentap hati. Kan itu sebab kita apabila kita membaca Al-Quran, kita tidak faham macam mana hati kita nak disentuh. Kan? Bayangkan kita waktu tengah bersolat berjemaah pada bulan Ramadan contohnya, dengan imam yang membaca Masya Allah bacaan yang sangat sedap. Bayangkan kita dapat. Kalau kita tak faham pun, kadang-kadang hati kita tu Masya Allah. Itulah mukjizat Al-Quran. Apatah lagi kalau kita memahami ayat yang diperdengarkan. Masya Allah. Okey. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman, okey, setiap patah Al-Quran. Jadi kita wajib ataupun kita mesti sebagai seorang Muslim amat rugi kalau kita tidak cuba untuk memahami setiap baik perkataan Al-Quran. Maka akidah, syariat dan tazkiyah untuk menuju martabat yang tinggi akan terkumpul pada seorang yang mukmin, okey, yang berpegang dan beriltizam dengan segala hukum hakam yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita sebagai seorang mukmin, kita nak kita seorang menjadi mukmin yang bertakwa, okey, yang mengetahui, okey, bahawa Allah itu adalah okey, maha kuasa, okey, Allah maha berat siksanya, okey, Allah yang akan menghidupkan, akan mematikan kita, Allah akan memati dan menghidupkan kita. Jadi itulah akidah kita dan syariat kita. Dan tujuan untuk membersihkan jiwa kita, tazkiyah atau nak tathhir, membersihkan diri kita untuk berada pada asma darajah, iaitu pada martabat darajat yang tinggi di sisi Allah. Okey, jadi saya rasa ini adalah yang terakhir. Jadi mudah-mudahan perkongsian daripada bacaan saya, okey, dalam kitab ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua hadirin dan mungkin dapat menambah sedikit ilmu, okay, untuk kita mempersiapkan diri kita. Mungkin ada yang nak pergi mengerjakan umrah dalam masa yang terdekat ataupun yang belum tetapi kita berazam, okey, fa iza azamta fatawakkal Allah, kita kena berazam dan kita kena tawakal dan usahalah, okey, agar kita dapat menjadi hadiril Masjidil Haram, orang yang hadir Masjidil Haram, sama ada untuk umrah dan juga ataupun haji, kan. Haji kita masya-Allah nak tunggu kadang-kadang dah expired dah kita, kan. Jadi kita doa dalam masa keadaan kita masih lagi sihat, kuat, okey, boleh berlari, boleh bertenaga, okey, kita dipanggil oleh Allah Taala untuk mengerjakan, untuk menziarahi Baitullahil Haram. Okey, kadang-kadang mukjizat, bukan mukjizat lah kita panggil, kadang-kadang rezeki ini memang tak disangka-sangka. Okay, la yahtasib, kan, tak disangka-sangka. Kalau ikut pada jadual 20 tahun lagi nak pergi buat haji, contoh 10 tahun lagi, kan. Sekarang pun dah 60 dah tak boleh pergi kalau tak silap saya lah. Allah boleh mentakdirkan segala-galanya bagi kita. Mungkin tiba-tiba kita dipanggil, kan, boleh buat haji untuk teman, ataupun mungkin yang ada imam jadi imam, contohnya ada kawan-kawan yang jadi imam, kalau ikut pada jadual dia mungkin dalam beberapa tahun lagi, tapi sebab ada imam, kerajaan memilih dia untuk pergi buat haji, kan. Itu semua adalah takdir Allah, bukan kerajaan. Okay? Allah semuanya. Okay, jadi kita kira bahawa apa yang telah berlaku ini adalah takdir Allah. Jadi itu saja, cukup sekadar itu, dan mohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun ada kesilapan saya dalam menyampaikan berkaitan dengan ayat ini. Jadi aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat semualah. Jadi saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Betul lah. Okay. Kita tengok dalam resit yang tabung haji bagi kepada kita tu kadang-kadang sampai ke tidak umur kita, kan, untuk pergi ke haji. Tapi apapun niat tu penting. InsyaAllah. Okay. Allah akan permudahkanlah insyaAllah. Kita doa sama-sama untuk kita sampai ke sana. Semua orang rasanya ada dalam hati niat nak pergi sana tu.
Okey, InsyaAllah. insyaAllah. Semoga kita dapat bertemu lagi di masa akan datang insyaAllah. Dan saya ingatkan kembali pada semua hadirat hari ini supaya mengisi link kehadiran yang telah dikongsikan di bahagian chat di tepi tu. Okey, dan kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum.